bahaya. Jangan. Jangan dekatkan diri kita dengan benda yang bahaya. Jadi hadis ni umum lah. Nabi SAW mengingatkan kita, jangan bermain-main, jangan duduk dekat-dekat dengan benda bahaya. Kerana apabila kita duduk berkeliling, bermain-main, mendekatkan diri kepada benda yang bahaya, tidak mustahil kita akan terkena bahaya. Maka dengan sebab itu dalam Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mencegah kita daripada membuat sesuatu ataupun mengambil sesuatu, memakan sesuatu yang syubhah. Sebab yang syubhah itu adalah sesuatu yang dekat dengan haram. Jadi kalau kita seringkali bermain-main, mendekatkan diri dengan perkara syubhah, tidak mustahil kita akan terjatuh kepada perbuatan yang haram. Sebab itu jauhkan diri daripada perkara yang syubhah. Begitulah juga ilmu. Jangan mempelajari ilmu-ilmu yang boleh mendatangkan bahaya. Jangan mendekatkan diri dengan orang yang berfahamannya pelik-pelik. Jangan. Kerana dibimbangi, satu ketika kita akan terikut fahaman mereka. Sebab tu saya selalu ingatkan. Jangan sekali-kali duduk menimba ilmu dengan orang-orang yang menolak akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jangan sesekali mendekatkan diri dengan mereka-mereka yang menolak ijma' ulama' dan qiyas. Jangan mendekatkan diri dengan majlis ilmu orang-orang yang menolak ilmu sifat 20. Jangan. Kerana dibimbangi. Dibimbangi. Satu ketika kita akan terikut fahaman mereka. Sebab tu guru kita ingatkan kita jangan. Sebab banyak berlaku dah. Dalam keadaan duk mendekatkan diri tadi, lama-lama terikut fahaman yang boleh merosakkan akidah, yang boleh merosakkan syariat. Asalnya apa tu? Bermain-main. Asalnya apa tu? Mendekatkan diri. Bermain. Akhirnya jatuh. Dah nak jatuh, payahlah nak selamatkan. Dah terikut dah. Dah terikut dah. Auzubillah min zalik. Dan ada pun belajar ilmu bomoh, ilmu perbomohan ataupun ilmu perubatan maksudnya. Ilmu bomoh ni ilmu perubatan. Orang dulu panggil bomoh. Sekarang panggil apa? Sekarang panggil apa? Ilmu perubatan lah. Orang panggil doktor lah. Kalau orang putih yang Melayu panggil perawat. Perawat lah. Tapi kalau bahasa lamanya bomoh lah. Nanti kalau ada kawan-kawan nak buka klinik tulis bomoh. Bomoh Manlito. Tabib bahasa Arab. Tabib bahasa Arab tulis bomoh Manlito. Dah orang kata bomoh. Bomoh ni maknanya perubatan. Orang yang pandai perubatan. Cuma teknik dia tu beza. Ada yang guna teknik tradisional, ada yang guna teknik yang moden, dan ada yang menggunakan kaedah yang mengikut syariat, ada yang mengikut kaedah yang melanggar syariat, ada yang macam-macam. Dan ada pun belajar ilmu bomoh. Yang boleh kita ni orang Melayu sekarang ni kalau dengar perkataan bomoh tu jahat kata. Sekarang mentaliti orang sekarang dengar bomoh aja, jahat lah. Padahal bomoh tu maknanya perubatan. Dia tak sedar yang doktor tu sama dengan bomoh. Cuma orang putih taklah panggil bomoh orang putih. Jadi orang putih kalau dia cakap bomoh tu orang putih duk Melaka lah, tu dah lama dah.
Orang putih cakap doktor, orang Arab kata tabib, Melayu kata bomo, perawat, dukun, itu semua sama lah tu. Dukun, bomo, perawat, doktor, tabib sama. Nak ceritakan orang yang mahir dalam bidang perubatan. Dan ada pun belajarkan ilmu bomo yang boleh mengetahui dengan dia, dengan ilmu bomo, ilmu perubatan tadi, akan kelakuan-kelakuan tubuh badan, daripada segarnya, makna sihatnya, dan sakitnya. Segar tu mana? Jadi kalau belajar apa hukum, mana boleh tak nak belajar ilmu perbomohan tadi tu, perubatan, yang mana dengan belajar ilmu tu tadi, kita boleh tahu tubuh tu sihat ke, tubuh tu sakit ke. Apa hukum belajar ilmu je tu? Boleh ke nak belajar? Apa hukumnya? Wajib ke ataupun haram ke, ataupun macam mana belajar ilmu tu? Maka iaitu belajar ilmu perubatan. Ilmu perubatan lah, sama ada perubatan yang secara moden ataupun tradisional, yang islamiknya ataupun yang ikut sains lah. Maka iaitu hukumnya harus, tapi dengan syarat ilmu perubatan tadi yang tidak melanggar syariah, yang tidak menggunakan kaedah-kaedah yang melanggar syariat. Itu hukumnya harus. Tu anak-anak kita tu, anak-anak kalian tu yang ada pergi belajar doktor tu, haruslah tu. Kerana ilmu kedoktoran tu ilmu fardu kifayah. Assalamualaikum. Ada sahabat kita orang jauh, patutlah sejuk dia macam InsyaAllah, ahlan. Jadi apa hukum belajar ilmu perubatan? Hukumnya harus selagi tidak terlibat dengan benda yang menyalahi syariah. Tapi kalau dia belajar ilmu perbomohan, ilmu perubatan yang melibatkan diri dengan perbuatan syirik, maka itu bukanlah harus, tetapi haram. Haram lah, melanggar syariat tu. Tapi kalau setakat tidak melanggar syariat, tidak, hukumnya haruslah nak belajar. Kerana bahawasanya berbomoh itu, ataupun kita kata berubat itu satu sebab daripada sekalian sebab-sebab. Makna berubat tu adalah merupakan asbab untuk kita mendapat kesembuhan, mendapat kesihatan. Jadi asbabnya, hukum sebabnya berubatlah. Bukan hakikat yang menyembuhkan itu Allah, tapi asbab. Tapi ingat, asbab tu tidak boleh memberi bekas. Ingat tu, asbab tidak boleh memberi bekas. Walaupun pada hukum adatnya, hukum adat nak sembuh, nak sihat, adatnya kena berusaha membuat sebab, kena pergi buat rawatan. Itu hukum adatnya. Sebabnya nak sembuh kena buat sebab. Tapi ingat, akidah kena jaga. Sebab yang kita buat tu tidak ada kuasa memberi apa-apa kesan sekali. Kerana apa? Kerana hakikat yang memberi kesan baik ataupun sebaliknya itu hanya Allah. Betul, akidah kena ngaji. Akidah kena ngaji. Kadang-kadang yang rosak akidahnya bukan doktor yang datang jumpa doktor tu. Itu yang rosak akidah. Sebab mereka beriktikad, contoh bomoh tadi, walaupun dia merawat dengan cara Islam, tapi yang datang tadi tanpa ilmu, sehingga mereka mengiktikadkan, oh hebatnya lah ustaz ni, dia ada kuasa memberi kesembuhan, dia ada kuasa memberi kesihatan. Maka di situlah yang boleh menjatuhkan seorang kepada rosak akidah. Sama lah dengan kita pergi hospital swasta ke, hospital kerajaan ke. Apabila kita yang pergi tadi beriktikad bahawasanya doktor-doktor pakar itu ada kuasa boleh menyembuhkan, menyihatkan, maka rosaklah akidah. Nampak tak? Jadi kita kena ngaji. Makna hukum adat benda lain,
hukum asbab benda lain, hukum akidah benda lain. Jangan dengan sebab adat tadi rosak akidah kita. Nak sihat kena pergilah berubat tau. Pergi, tak kisahlah hospital kerajaan ke, hospital swasta ke. Tapi ingat, dalam hati tetap meyakini tidak ada sesuatu yang boleh memberi kesembuhan, kesihatan kecuali Allah. Adapun usaha kita pergi itu hukum asbab. Daripada berusaha membuat sebab itu, kita diberi pahala oleh Allah. Tu kita pergi berubat tu, makan ubat tu dapat pahala kalau kena niat dia. Kenapa makan ubat ni? Nak sihatkan badan lah. Kenapa nak sihat? Barulah boleh mudah nak beribadat, sihat. Kalau sakit, tak apa, saya boleh dah, okey dah. Kalau sakit nanti payah nak beribadat. Jadi saya berusaha membuat rawatan begini dan begitu supaya Allah memberi kesembuhan dan kesihatan agar dapat saya beribadat. Maka dia berubat tadi tu diberi pahala oleh Allah. Kenapa diberi pahala oleh Allah? Kerana niatnya berubat tadi nakkan sihat untuk ibadat. Tapi kalau kita sakit, contohnya kita sakit, kita pergi berubat, kita buat rawatan kerana kita nakkan sihat tadi untuk berseronok dengan hawa nafsu, maka itu bukan ibadat. Berubat kita tu habis 50,000 pun tidak dikira pahala. Rugi ya. Lepas tu Nabi pesan dah, innamal a'malu binniyat. Apa niat kita berubat dah? Nak apa sebenarnya? Nak sihat. Kenapa nak sihat? Nak seronok-seronok atas dunia. Tak jadi ibadat. Tak jadi ibadat. Sebab niatnya bukan ibadat. Niatnya nak berseronok dengan sihat tadi. Na'udzubillah min zalik. Jadi betulkan. Betulkan. Jadi ada orang yang berusaha membuat rawatan diberi pahala oleh Allah. Ada orang yang berusaha habis puluh ribu, belas ribu, ratus ribu buat rawatan, tidak diberi pahala oleh Allah. Kenapa? Niatnya tadi bukan untuk ibadat. Na'udzubillah. Itulah sebabnya suruh belajar, baru kita boleh tahu macam-macam. Kalau tak, kita ikut nafsu. Memanglah dalam Islam suruh berubat. Ya, memanglah dalam Islam, memanglah dalam Islam suruh berubat. Tapi tengok niat kita tadi berubat nak apa sebenarnya. Lama sakit dah tak boleh mencuri. Dah tu berubat supaya cepat sihat. Cepat sihat sebab apa? Boleh sambung balik kerja-kerja jahat kita tu. Nampak tak? Jadi dia nak gunakan sihat dia untuk menolong diri dia membuat benda yang dilarang oleh Allah. Habislah. Nampak tak? Macam bunyi cengkerik. Sini cengkerik pun ada semua datang mengaji. Jangan main-main ni kat gerubung. Cengkerik pun duduk dalam majlis ilmu. Kita tak nak datang, cengkerik lagi mulia lagi daripada kita. Malu dengan cengkerik kita malu dengan cengkerik. Cengkerik tak ada motor, cengkerik tak ada kereta. Tapi dia boleh datang majlis ilmu. Kita ada motor, ada kereta 3, 4, 5, 6, 7 buah tak sampai. Malu dengan cengkerik. Allah. Jadi biar ada perubahan kelakuan kita dengan haiwan, duk sebut dalam kitab kan. Kalau sekadar kita hidup atas dunia ni nak menurut hawa nafsu, nak makan, nak minum, nak berbini, nak berlaki, nak beranak, itu sama kelakuan dengan haiwan. Tak ada beza pun. Nak makan, haiwan pun nak makan. Nak tidur, binatang pun nak tidur. Binatang pun cari makan untuk anak bini dia. Dah apa perbezaan di antara kita dengan dia? Yang membezakan di antara kita dengan haiwan ni ibadat. Bila orang tu solat, ada perbezaan dia dengan haiwan. Sebab haiwan tak solat, lembu dalam ayat. Ngaji berdoain, ada beza dia. Sebab haiwan tak ngaji berdoain.
Tapi bila kita manusia belajar fardu ain, ada beza dengan haiwan. Sebut dalam kitab ni, sebut. Dia kata kalau sekadar nak kenyang, sifat-sifat lain yang ada pada kita tu sama je. Kita pemarah, binatang pun ada pemarah. Kita berani, binatang pun ada yang berani. Betul tak? Jadi tilik kepada benda-benda lain, sudut lain, semua sama dengan binatang. Yang membezakan kita ni, satu di antaranya diberi akal oleh Allah, yang keduanya ilmu dan ibadat. Ini yang membezakan diri kita dengan binatang, dengan haiwan. Kalau tak ada benda ni pada diri kita, saling tak tumpah lah macam binatang. Na'udzubillah min zalik. Sama kelakuan. Na'udzubillah. Ada pun belajar habis. Jadi maka iaitu harus kerana bawahnya berbohong itu satu sebab daripada sekalian sebab-sebab, maka haruslah lebih belajar akan dia. Jadi apa hukum belajar ilmu perubatan ni? Fardu kifayah. Contohnya dalam kawasan kita ni dah ada orang belajar ilmu kedoktoran, kita tak belajar pun tak berdosa. Dah ada orang lain tahu. Dia tak sama macam ilmu fardu ain. Kalau fardu ain semua orang tahu, kita tak tahu lagi, kita tak belajar lagi, tetap berdosa. Itu beza fardu ain dengan fardu kifayah. Seperti segala sebab-sebab yang lain juga, kerana bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berubat juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berubat juga, buat rawatan juga, berbekam juga. Tapi Nabi tidaklah beriktikad rawatan tu yang memberi kesembuhan. Kita jaga hati kita, jaga akidah kita. Pergilah buat rawatan selagi tidak melanggar syariat. Satu lagi kita nak kena jaga dalam hati, ingat kesihatan, kesembuhan itu semata-mata dikurniakan oleh Allah. Bukan perawat tu, bukan doktor tu, bukan kepakaran dia, bukan ilmu dia, bukan ubat-ubatan tu, tidak. Sebab semuanya itu makhluk Allah yang tidak ada kuasa memberi sesuatu. Lepas tu kadang-kadang nak rosak akidah ni, tak payah bersujud pada berhala, cukup dengan makan Panadol pun boleh rosak akidah. Apa sih Panadol sekarang? RM4. Setepek ke sebiji? Sebiji berapa sen? RM1. Katalah RM1 sebiji bermodalkan RM1 je, boleh rosak akidah. Dia mati-mati dia ingat ubat Panadol ni lah yang menyembuhkan dia. Rosaklah akidah dia. Sebab tu apa pun ilmu kena ada. Orang yang jahil ni dia akan dekat dengan kufur, dekat sangat dengan kufur. Silap sikit je rosaklah akidah. Sebab tu penting kita belajar. Ilmu tu jaga kita. Dan kefahaman tu yang akan menjaga kita. Kita tahu perkataan yang macam mana merosakkan akidah, perbuatan yang macam mana boleh mengkafirkan kita, pegangan yang macam mana boleh mengkafirkan kita. Tu ilmu. Kalau kita tak tahu, nanti kita langgar je. Kita ingatkan boleh, jumpa je, nampak tak? Dan lagi dihikayatkan daripada imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahawasanya berkata Imam Syafi'i, al-ilmu ilmani, ilmu fiqhi lil adyani wa ilmu tibbi lil abdani wa ma wara'a dhalika bulghatum majlisin. Artinya bermula jenis ilmu itu dua sahaja. Satunya ilmu fiqh bagi membaikkan agama. Kena belajar ilmu fiqh, ilmu syariat. Fiqh ni mana? Ilmu syariat, supaya kita boleh mengetahui sesuatu itu ibadat itu sah ataupun batal. Supaya kita boleh tahu syarat, rukun, sah, batal sesuatu jenis ibadat. Kalau kita cerita solat, dalam fiqh ni nanti dia akan cerita kita apa yang mengesahkan solat, apa yang membatalkan solat, apa syarat-syarat solat. Tu ilmu fiqh. Kita kena mengaji ilmu fiqh ni. Bukan kita saja, semua mukallaf, laki-laki, perempuan, suami, isteri kena ngaji. Kalau kita suami je pandai ilmu fiqh, isteri tak pandai, nanti kita dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Kau je pandai sembahyang, bini kau tak pandai. Kau aja tahu akidah, bini kau tak ada akidah. Wah, kita nak jawab besok. Sebab tu jangan lambat-lambat dah. Usaha dah daripada sekarang. Masa dah tak banyak dah. Masa dah tak banyak dah. Jangan ditambah-tambah lagi urusan dunia kita. Yang dah ada ni pun menyebabkan kita banyak ketinggalan ibadat.
Itu pesan ulama. Pesan ulama, jangan kau tambah-tambahkan lagi urusan-urusan dunia kau. Yang ada ni pun jadi asbab kau lambat semayang, kau tak dapat datang belajar. Yang dah ada ni, jangan kau tambah-tambah lagi dah. Cukuplah apa yang ada ni pun dah banyak merosakkan akhirat kau, kata dia. Cukuplah. Jangan. Sebab tu yang disuruh ambil dunia-dunia tu, dunia yang menolong akhirat. Bukan semua dunia tu kena buang. Dunia yang menolong akhirat ambil. Dunia yang merugikan akhirat, itu yang disuruh jauhkan dan buang. Itu pesan ulama. Bukan semua dah. Dunia yang menolong ibadat ambil. Duit-duit yang menolong ibadat ambil. Harta-harta yang tolong kita dekatkan diri dengan Allah ambil. Perniagaan-perniagaan yang menjadi asbab kita dan anak bini kita mudah nak beribadat ambil. Buatlah. Tapi kalau seandainya benda tu menjadi asbab kita sibuk sehingga membelakangkan yang diwajibkan oleh Allah, ataupun menjadi asbab kita terjebak dengan benda haram, maka itu wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Kalau nak selamat, tinggalkan benda. Na'udzubillah. Kalau tak, nanti habis kita. Habis kita. Jadi hati-hatilah dalam mencari dunia tu. Walaupun halal. Walaupun halal. Saya buka stol jual sayur, satu stol. Pun saya lambat semayang nak. Pun saya tak semayang dah kadang-kadang. Takut sayur kena curi. Takut sayur kena curi. Jaga saya. Takut nak pergi semayang. Sibuk dah satu stol. Saya nak tambah lagi 2-3 stol. Yang satu ni pun jadi asbab saya banyak meninggalkan yang sebab tu jangan. Cukuplah dengan satu tu. Kecuali tambah 2 stol, tambah 3 stol, boleh sembahyang macam biasa, boleh ngaji ilmu yang wajib macam biasa, silakanlah. Nak tambah 10 pun silakan, tak ada masalah. Sebab dia tidak menjadi penghalang kita nak dekatkan diri dengan Allah. Tambahlah, tak ada masalah. Tambahlah, tak ada masalah. Sebab tak terjejas akhirat. Tak terjejas. Maknanya yang wajib tetap dapat buat macam biasa. Kita dapat solat, kita dapat belajar ilmu yang wajib. Ilmu ni ada yang wajib, ada yang sunat. Mana ilmu yang wajib kita dapat belajar. Fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, tajwidnya kita dapat mengaji. Walaupun kita ahli perniagaan, walaupun kita tambah lagi kedai-kedai kita, silakan, tak ada masalah. Yang tak bolehnya, yang dah ada ni pun jadi asbab kita tak dapat nak belajar yang wajib. Yang ada ni pun jadi asbab kita tak solat, tambah lagi. Ini menempah namanya. Ini namanya menempah. Na'udzubillah. Jangan menempah. Tak padan. Tak padan dengan wang ringgit dan kekayaan dan kesenangan yang kita dapat tu. Tak padan dengan nasib kita bila mati besok, Allah bakar kita hidup-hidup. Tak padan. Tak padan anak bini kita duduk dalam kesenangan kemewahan atas dunia. Dengan kesenangan yang macam tu, tak padan dengan kesenangan, kemewahan, keselesaan yang macam tu, besok kita anak bini kita Allah humban dalam neraka. Tak padan. Jadi fikir panjang-panjang. Bawa-bawa bersabar atas dunia. Ada kesenangan yang jauh lebih dahsyat tunggu kita selepas mati. Ada kesenangan yang jauh lebih dahsyat tunggu kita dan anak bini kita lepas mati. Atas dunia ni man-man sudah. Man-man sudah dah selesa, lebih kurang, alhamdulillah. Jangan lebih-lebih. Walaupun halal. Sebab kalau melebih-lebih yang halal ni menyebabkan kita nanti leka dan meninggalkan yang itu yang salah. Ghalibnya memang kantoi lah. Ghalibnya. Sebab tu Islam mengingatkan jangan di situ amaran maksud. Sebab situ ada bahaya. Jarang orang yang selamat maksud. Tapi kalau kau boleh buat dan kau selamat, silakan. Kau nak jadi ahli perniagaan yang hebat, tapi kau selamat, silakan, tak ada masalah. Tak memudaratkan. Tapi yang bahaya kalau kau duduk dalam keadaan macam tu, kau jadi leka dengan pengurusan harta kekayaan tadi, sampai Tuhan pun kita tak kenal, sifat baik buruk dalam hati pun kita tak tahu nak beza, nak baiki hati yang ada penyakit yang menjadi asbab amalan kita Allah tak terima pun kita tak tahu, tak ada masa nak belajar.
Tak ada masa nak belajar. Padahal belajar tentang ilmu yang bersangkut paut dengan ibadat hati tadi tu, tentang ikhlas, tentang ujub, riak, macam mana nak rawat hati, macam mana perangkap syaitan dan nafsu yang menjahanamkan ibadat kita. Wajib belajar benda tu. Kerana wajib kita memelihara amalan kita. Wajib memelihara amalan kita. Bukan sekadar wajib buat, tapi wajib memelihara amalan kita supaya dapat bawa balik akhirat. Bukan asalkan buat, lepas tu gopoh. Asalkan buat, lepas tu gopoh. Jadi waspada, hati-hati. Man. Yang dah ada ni olah balik, adjust balik bagi cantik betul-betul. Allah suruh semayang, dapat semayang. Allah suruh belajar fardu ain, dapat belajar fardu ain. Tak boleh. Daripada dia belajar fardu ain nanti, dia akan tahu benda yang lain-lain tu. Sebab tu fardu ain jangan tinggal. Daripada belajar fardu ain tu nanti dengan sendiri Allah akan tunjukkan yang lain-lain. Yang lain-lain tu akan dibukakan oleh Allah. Apa seterusnya yang kita perlu buat. Sebab tu fardu ain jangan tinggal. Belajar fardu ain tu, fiqh, tauhid, tasawuf tu, dengan sendiri nanti Allah akan bukakan yang lain-lain. Apa yang kau perlu buat selain daripada tu. Tapi kalau 3 ni kita tinggal, habislah kita. Memang kita dapat senang sekejap lah, susah selama-lamanya besok. Menyesal selama-lamanya. Padahal kesenangan kita yang kita dapat dulu, anak bini kita dapat, semua hilang, lenyap dah, habis. Alangkah ruginya kita. Jadi bawa bersabar. Memang Allah Ta'ala dah ingat kata, perlumbaan atas dunia ni lah yang melekakan kita sampai kita mati. Berlumba atas dunia. Wal asri innal insana lafi khusrin. Habis masa kita berlumba mencari harta kekayaan. Tengok orang lain hebat, kita nak hebat juga macam tu. Tengok orang lain kaya, kita nak kaya juga macam tu. Padahal akhirat kita dah tercicir dah. Na'udzubillah min zalik. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah membinasakan akan kamu oleh berlumba-lumba dengan mencari harta, kesenangan, kekayaan atas dunia hingga kamu mati. Kalau kita tak diselamatkan oleh Allah, sampai matilah kita macam tu. Sebab tu kita bersyukur bila Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Itu tanda Allah nak ingatkan kita. Itu tanda-tanda Allah masih pandang lagi kita dengan pandangan rahmatnya. Itu tanda Allah tak lupakan kita. Padahal Allah tak wajib pun pilih kita semua. Allah tak wajib pilih kita semua. Tak wajib, Allah tak wajib pun pilih. Tak jadi salah pada Allah kalau nak membiarkan kita dengan keseronokan dunia kita. Tak salah. Bukan wajib Allah memberi taufik hidayah pada kita. Cuma ini semata-mata anugerah, rahmat, belas kasih sayang Allah je nak bagi kita. Sebab tu kena terima baik-baik. Dan kena berterima kasih dengan Allah sungguh-sungguh. Terima kasih dengan Allah sungguh-sungguh. Dan lagi dihikayatkan Imam Syafi'i tadi tu, maknanya yang pertama ilmu fiqh, kena belajar fiqh lah. Belajar fiqh, mandi wajib, ambil wudu, tutup aurat, cuci pakaian daripada najis. Sebab benda tu sangkut paut dengan ibadat semayang, ibadat puasa kan. Nak puasa, nak kena tahu hukum haid nifas, istihadah. Takut-takut nanti kan ramai yang berpuasa dalam haid, ramai yang solat dalam haid. Apa hukumnya kalau solat dalam keadaan haid? Haram. Iktikaf dalam masjid dalam keadaan berhadap besar? Haram. Jadi sebab tu belajar fiqh ni dia akan sentuh benda yang penting-penting. Kita laki-laki tak pandai mandi wajib. Mandi wajib kita salah. Pergi solat Jumaat, haram hukum dia. Orang lain pergi solat Jumaat dapat pahala, kita pergi Jumaat bawa dosa. Orang iktikaf dapat pahala, kita iktikaf dapat dosa. Sebab iktikaf bersama-sama hadap besar tadi. Mandi wajib salah. Mandi wajib kita tak tahu, tak pandai, kita segan nak belajar, kita malah nak belajar, kita rasa macam kita tahu. Itu nanti merugikan kita. Sangat-sangat merugikan kita. Jadi hati-hati, waspada. Pertama, ilmu fiqh kena ngaji. Kita setiap mukallaf, apa maksud mukallaf? Orang yang berakal, baligh, sampai seruan agama Islam pada diri dia boleh mendengar atau boleh melihat. Siapa yang ada 4 syarat ni, dia tak boleh meninggalkan ilmu fardu ain. Dia wajib kena belajar. Laki, perempuan, tak peduli. Berakal, baligh, sampai seruan agama Islam, boleh mendengar, boleh melihat.
Bila ada je 4 ni, tak kira tua muda, dia kena ngaji. Kecuali dia dah lepas, beres. Fiqahnya beres, tauhidnya beres, tasawufnya beres, tajwidnya beres. Tak apalah, tak nak belajar fardu ain pun tak jadi dosa dah. Sebab dia dah tahu dan faham dan pandai pantang larang, syarat rukun, sah batal ibadat, dia dah pandai. Dia dah boleh berdikari dah. Tak apalah, tak belajar. Sebab tujuan kita belajar ni nak pastikan ibadat kita tu betul dan terselamat daripada benda yang membatalkan. Tu tujuan suruh belajar ni. Dah pandai, tak payahlah belajar lagi. Tak berdosa kalau dah pandai, ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, tajwid dah pandai, untuk nak buat ibadat dah pandai, tak wajib dah belajar. Tak wajib dah belajar. Boleh duduk rehat. Tapi rugilah. Rugi apa? Rugi pahala belajar lah. Sebab pahala menuntut ilmu ni sangat besar. Pahala menuntut ilmu ni sangat besar. Jadi rugi, walaupun contohnya dia dah pandai, dia tak nak belajar dah, tak berdosa, tapi rugi dia. Rugi pahala menuntut ilmu. Banyak kelebihan kan Allah Ta'ala bagi orang menuntut ilmu ni. Ni di antaranya segala makhluk ni, batu, kayu, binatang, haiwan-haiwan yang berterbangan di udara, tumbuh-tumbuhan, unggas-unggas yang melata di bumi, ikan-ikan yang ada di dalam lautan, memintakan istighfar untuk orang yang menuntut ilmu. Ya Allah, ampunkanlah Fulan bin Fulan. Semua makhluk seronok dengan orang yang belajar agama, minta tolong, minta ampunkan. Lembu pun minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah Fulan bin Fulan. Sebab apa? Dia penuntut ilmu. Ya Allah, ampunkan. Berapa banyak. Itu kelebihan yang Allah bagi pada orang yang ikhlas menuntut ilmu. Maksud ilmu di sini, ilmu akhirat. Jadi rugi lah kalau kita tak nak masukkan diri kita dalam golongan tu. Padahal peluang ada depan mata kita. Kita tak nak, rugi lah. Malaikat memintakan ampun. Masya Allah. Jadi jangan kita mengecualikan diri kita. Jangan rugi. Rugi nanti. Rugi nanti. Kita kena fikirkan juga kerugian akhirat tu. Yang mana kerugian akhirat itu lebih mendatangkan penyesalan selama-lamanya. Rugi atas dunia ni sekejap je. Penyesalannya sekejap je. Rugi benda dunia ni sekejap je. Tapi kalau rugi yang bangsa akhirat, penyesalannya selama-lama. Yang kedua, jadi belajar mereka lah, belajar. Bini kita tak dapat kesuruh ke masjid, suruh dia ngaji secara online. Soh ilmu. Ngaji fardu ain secara online pun soh ilmu. Ada masalah tak boleh pergi surau, anak kecil, macam-macam lah. Ngaji online lah. Sekarang ni tengok, makin akhir zaman, makin Allah mudahkan cara kita nak menuntut ilmu. Nampak tak? Sebab masa dah getir dah. Masa dah singkat sangat-sangat dah. Dah tiba dah kehancuran dunia dah. Allah permudahkan kita, bagi teknologi begini, dan sebenarnya nak menolong kita mudahkan ibadat. Pun kalau dah Allah mudahkan dengan cara macam ni, kita mengelak lagi, tak tahulah. Memang kita tak nak kesenangan. Memang kita tak nakkan keselamatan lah. Kalau dah macam ni punya Allah mudahkan kita. Duduk di rumah pun boleh belajar sembahyang, boleh belajar tentang halal haram. Tak nak juga, memang kita tak terpilih. Na'udzubillah min zalik. Jadi suruh cakap dengan bini kita. Tu ada tu sekian-sekian tu, ada kelas tu, ikut fardu ain. Ada ngaji tauhid, ada ngaji fiqh, ada ngaji tasawuf. Ikut kuliah. Belikan kitab, suruh dia ngaji. Lepas tanggungjawab kita suami. Sebab kita yang asalnya wajib mengajar mereka. Tauhid, tasawuf, tajwid, kita yang wajib mengajar mereka. Tapi sekarang ni kita tak ada kemampuan nak mengajar. Cari cara lain. Suruh dia mengaji, suruh dia belajar. Supaya nanti kita tak dipersalahkan oleh Allah. Ataupun nanti tak dipersalahkan oleh anak bini kita. Saya tak pandai solat, awak tak pernah ajar saya solat. Bukankah Allah perintahkan awak wajib mengajar saya solat, tapi awak tak pernah ajar saya solat? Macam mana kita nak jawab? Sebab tu nanti ramai suami yang Allah humban dalam api neraka. Walaupun dia banyak amal. Sebab apa? Anak bini menuntut hak masing-masing. Bini ambil hak dia, anak ambil hak dia. Sebab kesalahan kita, suami. Memang suami semayang buat baik, tapi akhirnya habis kebajikan suami tu. Habis kebajikan suami, tinggal dosa-dosa ni. Sebab kebajikannya dah diagih-agihkan kepada anak bini ni. Lalu suami yang macam ni tadi, Allah humbankan dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jangan.
Qu anfusakum wa ahlikum nar. Hendaklah kita jaga, hendaklah kamu menjaga diri kamu daripada api neraka dan ahli keluarga kamu. Pakat-pakat jaga diri dan anak bini kita daripada dibaham nanti oleh api neraka Allah yang sangat pedih, yang sangat dahsyat, bisanya, pedihnya sangat dahsyat, tak tertangguh. Jadi masa belum terlambat. Belajar daripada kesilapan kita. Jangan leka. Memang dunia ni memang seronok. Dunia ni memang seronok. Tapi hati-hati. Jangan dengan sebab seronok yang sementara tu kita terlepas seronok yang selama-lamanya. Kena pantau sikit. Pantau. Ngajilah. Ni kitab ni Minhajul Abidin ni. Lepas tu kita bacakan kitab ni sebab dia nak ajar cara beribadat dengan betul A to Z, daripada ahli maksiat sampai dia berubah menjadi kekasih Allah. Ni dalam ni dibimbing satu persatu dalam, diajar satu persatu. Pakat-pakat kita ngaji, kita minta petunjuk daripada Allah. Jadi cara Allah Ta'ala nak memberi petunjuk dengan kita duduk dalam majlis ilmu. Itulah petunjuk. Ni yang kalian sedang dengar ni petunjuk daripada Allah. Hakikatnya Allah yang nak menyampaikan ilmu dan kefahaman ni dalam hati-hati kalian, dalam hati kita semua. Tapi ulama kata, kalau ada barang tak elok dalam hati kita, benda ni dia akan hilang. Dia tak akan duduk dalam hati yang gini. Sebab tu adab sebagai penuntut ilmu, kena pastikan hatinya sentiasa bersih dari benda yang dibenci oleh Allah. Sebab nur ni, hidayah ni petunjuk. Dia akan masuk, dia akan pergi. Semua orang selalu akan didatangi oleh cahaya ni, petunjuk. Semua orang akan selalu didatangi petunjuk tadi, cahaya daripada Allah tadi, masuk ke dalam hati. Tapi apabila cahaya tadi masuk ke dalam hati dan didapati hati itu tadi ada benda najis, benda kotor, benda jijik, dia takkan singgah dalam hati. Dia akan pergi balik. Dia akan hilang. Sebab tu, selagi kita tak bersihkan hati kita daripada najis-najis, belajarlah ilmu yang manfaat. Dia takkan lekat ke mana. Dia takkan lekat. Ni, kalam-kalam ulama, hadis-hadis Nabi, ayat Quran, ini benda bersih, ini benda suci, benda mulia. Tapi, dia takkan duduk singgah dalam hati yang kotor. Dia takkan singgah dalam hati kotor. Kena bersihkan hati kita supaya nur tadi, cahaya-cahaya itu dia akan duduk menetap dalam hati kita. Barulah nanti dapat manfaat dia. Kalau tak, dia datang singgah, dia keluar. Dia singgah, dia keluar. Dia singgah, dia keluar. Dia tak menetap sebab ada barang yang berlawanan dengan dia. Kerana hidayah Allah ni suci. Suci, bersih. Sebab tu dia takkan duduk singgah menetap dalam hati yang kotor, hati yang cintakan dunia, hati yang ujub, hati yang takabur, hati yang dendam, hati yang dengki, hati yang suka bersangka jahat, hati yang suka melaga-lagakan orang. Dia takkan singgah cahaya-cahaya tadi. Kita kena ingat tu. Kena buang benda-benda tu, baru insya-Allah kalau kita nak tuang air mineral dalam gelas, kita tengok dalam gelas ada tai cicak, kita nak buat apa? Kita nak minum kan? Tapi bila kita nak minum, kita nak tuang dalam bekas dan tengok ada tai cicak, kita buat apa? Adakah kita terus buat tuang dan minum? Memang pengotor kita kalau macam tu. Kita akan basuh terlebih dahulu. Nampak? Sebab kita nak ambil manfaat daripada air tadi, kita basuh dulu gelas tu. Lepas bila dah cuci, baru kita tuang minum, baru kita minum. Ibaratnya ilmu macam tu. Yang menunggu ni hati kita ni ibaratnya bekas. Maka kena bersihkan najis yang ada dalam hati kita tu. Kena bersihkan najis yang ada dalam hati kita tu. Sebab ilmu yang kita dengar ni, kita nak ambil guna. Sebab ilmu yang kita dengar ni, sebab kita nak ambil guna daripada dia. Macam air tadi, kita tuang sebab nak minum. Jadi kena bersihkan bekas hati kita. Jangan ada najis-najis
hasad, dengki, ujub, riak, takabur, cinta dunia dan sebagainya. Kena buang. Barulah ilmu yang bersih suci tadi dia akan duduk dan menetap dalam hati kita. Itu pesan ulama. Kita pakat-pakat kongsi. Sebab belajar ni ada kaedah. Itu kaedah belajar lah tu. Itu kaedah belajar. Kita kena tahu nak belajar ilmu akhirat ni ada kaedah ni. Bukan main datang tadah sebarang dah. Tanpa mengetahui adab-adab dia, kita tak akan dapat manfaat walaupun mengaji ilmu akhirat. Selagi dalam hati kita ada penyakit hasad, dengki, takabur, dendam, mengajilah macam ni. Mengajilah kitab tasawuf ni. Tak jadi apa. Tapi kitab ni kena ngaji lah, sebab dia nak ajar cara nak cucikan hati. Kitab ni wajib belajar ni. Sebab dalam kitab ni nak ajar cara nak sucikan hati tadi, bersihkan hati tadi, kosongkan hati daripada benda-benda yang tak sepatutnya ada dalam hati, supaya petunjuk-petunjuk Allah tadi, suluhan-suluhan cahaya daripada Allah Ta'ala tadi akan terus masuk dan menetap di dalam hati. Maka bercahayalah hati dia. Bercahayalah hati dia. Bukan main tadah sebarang ni. Sebab tu kita ni kita apa? Ta'lim pun muta'lim. Pelita penuntut, suluhan bagi orang yang cari ilmu, penyuluh bagi orang yang cari ilmu. Makna dalam cari ilmu pun nak kena suluh juga. Takut salah jalan cari ilmu tadi. Salah step. Cari-cari dah tapi salah jalan. Jadi tujuan kitab ni dikarangkan supaya menjadi panduan dan pedoman untuk kita yang nak belajar ilmu-ilmu akhirat khusus ni. Supaya kita tahu cara melangkah mencari ilmu tadi, jangan tersilap langkah. Ingat tak dulu awal kitab dia dah bagi tahu apa? Ramai yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu tapi akhirnya tidak mendapat manfaat daripada apa yang dia cari. Kenapa? Salah jalan menuntut ilmu. Contohnya salah jalan macam ni lah tadi. Belajar tasawuf, belajar PK, belajar gini, belajar begitu, dengar Quran, dengar hadis, dengar kalam tu, kalam Habib tu, kalam Habib ni, kalam tu. Bagus, benda tu nur. Benda tu cahaya. Tapi sayang, yang menanti ni kotor. Tempat bekas tadi kita tak cuci terlebih dahulu. Maka sia-sia benda. Jadi sia-sia. Tak apalah. Ni nama belajar. Pun kita nampak salah kita, betul? Kan belajar tadi, niat kita belajar apa? Mudah-mudahan Allah tunjukkan salah. Bukan nak mudah-mudahan bila kita belajar, mudah-mudahan Allah tunjukkan salah kita supaya dapat kita baiki. Itu tujuan kita belajar. Kita belajar bukan nak cari salah orang. Kita belajar nak cari salah kita. Supaya Allah tunjukkan salah kita. Oh, selama ni salah cara aku beribadat. Oh, selama ni salah cara aku menuntut ilmu. Itu petunjuk daripada Allah dah. Allah kabulkan doa kita dalam solat tu. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Satu hari berapa kali kita minta, Allah bagi. Allah bagi, dia Maha Pemurah, dia bagi. Tapi kadang-kadang kita tak perasan Allah bagi yang kita minta, lalu kita palingkan muka kita. Padahal Allah bagi, kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bagilah bimbingan. Bimbinglah aku ke jalan yang lurus. Allah bagilah ilmu, majlis ilmu tu Allah bagilah tu. Sati dah sampai ke? Wallahu a'lam. Dah, sati dah sampai. Kena wallahu a'lam lah ni, cepat sikit. Okey, cepat. Jangan syarah panjang-panjang. Syarah sikit-sikit sudah. Masya-Allah. Maksud apa tadi? Hilanglah dah. 13 kan? Bawah sekali. Okey. Minta maaf Kerana bahawasanya berbohong itu satu sebab daripada segala sebab-sebab, maka haruslah belajarkan dia seperti segala sebab-sebab yang lain juga. Kerana bahawasanya Nabi SAW, Nabi pun berubat juga. Nabi pun berubat. Jadi jangan kita nak belagak lah. Jangan kita nak belagak lah. Berubat bukan bererti tidak bertawakal. Bertawakal bukan bermaksud meninggalkan usaha. Faham tu? Ni macam abang-abang ni bekerja ni.
Berusaha yang meniaga, yang kerja swasta, kerja kerajaan. Oh, maknanya kalian ni orang yang tak ada tawakal dengan Allah. Sebab kalian bekerja. Itu bagi orang yang faham tawakal tu apa? Meninggalkan usaha. Itu salah. Bukan tawakal, bukan meninggalkan usaha. Duduk atas sejadah aja, bukan. Tawakal tu bermaksud kita membuat sebab. Sebab kita buat. Sebab nak duit apa? Pada adat. Sebab pada adat apa? Kena meniaga, kena bekerja, betul? Cuma hati jangan sesekali percaya dan bergantung dengan pekerjaan kita itu yang memberi Tapi kalau kita bekerja dan hati kita yakin pekerjaan kita itulah yang menambah atau mengurangkan rezeki kita, maka kita tidak ada tawakal dengan Allah. Maknanya kita bergantung dengan makhluk Allah yang dinamakan usaha dan ikhtiar tadi. Jadi jangan gantung hati dengan usaha ikhtiar. Hati kena gantung dengan Allah. Banyak sikit, walaupun gaji aku ni pada adatnya setiap bulan dapat begini, sebenarnya itu daripada Allah. Bukan daripada usaha ikhtiar kita. Kerana usaha dan ikhtiar kita makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu. Allah yang jadikan kita. Dan segala perbuatan kamu, tindak tanduk dan tingkah laku kita ni, gerak diam ni, macam sekarang ni saya boleh bercakap, saya boleh melihat, saya boleh memandang, ini dijadikan oleh Allah. Maknanya setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah namanya makhluk. Soalan, adakah makhluk berkuasa memberi sesuatu? Jawabnya tidak. Kalau kita beriktikad kuasa makhluk boleh memberi sesuatu, kita dah menyentuhkan Allah. Jadi ingat, usaha ikhtiar kita tu makhluk Allah. Maka bila makhluk, dia tak ada hubung kait sebenarnya dalam memberi rezeki. Itu cuma hukum asbab sahaja yang tak boleh memberi berkat. Tapi dengan asbab yang kita buat tadi, selagi niatnya untuk beribadat, diberi pahala. Dia berniaga daripada pagi sampai petang, berniaga petang sampai malam. Niat dia untuk cari rezeki, untuk mudahkan ibadat. Pahala. Orang nampak dia duduk di kedai, tapi pahala banyak dia dapat. Sebab dia mencari rezeki tadi untuk ibadat. Habis. Wallahu a'lam. Satu kitab lagi. Satu lagi. Satu lagi. Minhajul Abidin. Minhajul Abidin. Kalau sembahyang dalam keadaan sembahyang di hadapan makanan, hukumnya makruh. Solat depan makanan makruh. Kalau ngaji macam harus. Tak apalah. Kejap lagi. Tapi itulah hukum sembahyang. Kalau kita bersangatan lapar, memang berhajat sangat nak makan, nak minum, maka disunatkan kita makan terlebih dahulu. Kalau kita solat awal waktu dalam keadaan hati kita teringat kepada makanan, tak ada pahala sembahyang kita. Nak batalkan? Tak boleh batalkan solat kecuali ada darurah. Haram hukum membatalkan solat sebab terliur dengan makanan. Tak boleh batalkan. Sebab tu sebelum makan, sebelum solat, kena tengok dulu. Kalau lapar bersangatan, nak kena makan dulu. Dapat pahala makan dulu. Sebab apa? Tujuan kita makan tadi nak memelihara kekhusyukan sembahyang. Tapi kalau kita nak sembahyang awal waktu dengar azannya, kita pun terus sembahyang. Padahal perut ni bergerodak ni. Allahu Akbar. Fikir makan. Apa yang kita dapat dengan solat itu tadi? Dapat sah je lah, pahala tak dapat. Sebab tu wajib solat ni wajib yang muwassa'. Kewajipan yang diluaskan. Selagi tidak masuk kepada waktu makruh dan haram, jangan. Contoh zuhur 1:30 sampai asar. Masuk asar, habis waktu zuhur, betul? Jadi di antara waktu 1:30 tadi
sampai pukul 2, sampai pukul 3, sampai pukul 3:30, masih lagi waktu yang makna baik kita nak solat boleh. Bukan bermaksud azan saja terus solat. Itu tengok keadaan. Kalau kita jenis orang yang tak heran dengan benda-benda tadi, walaupun kita tengah buat kerja, tiba-tiba azan, kita tinggalkan solat benda-benda tadi dan kita solat dan tak ganggu langsung urusan solat kita, silakan. Lebih-lebih lagi kalau sembahyang seorang. Kalau sembahyang berjamaah tu lain. Kalau sembahyang berjamaah, kalau hati kita tak khusyuk, masih lagi memikirkan pekerjaan kita yang belum selesai tadi, pahalanya sempurna sebab berjamaah. Tapi kalau sembahyang seorang ni pahalanya sangat terhenti di atas kekhusyukan hati. Sebab tu kalau kita sembahyang seorang, tengok. Kalau azan dah masuk tapi ada urusan yang belum selesai, selesaikan dulu. Sunat selesaikan dulu. Supaya kita sembahyang seorang diri nanti ada khusyuk dalam sembahyang. Tu cerita tentang solat. Usul apa? 17? 13 juga? Tadi 13. Tadi 20 ni 13 ini dah jadi makruh dah ni. Ini bukan harus, Maman. Ini dah bukan harus. Ini dah makruh. Ini dah makruh. Nampak Zati lupa muka surat ni. Berapa yang sebenarnya berapa? 20. Allah. Allah. Masya-Allah. Perengan berapa? Okey, kita baca 15 minit insya-Allah. Perengan 2. Sama. Kita 14. Kita tak sama. Kitab kita mahal. 14. Bang itu 13. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumi wa bi ulumi masyayikhina bid darin amin. Maka mengambil atas kali perenggan atas. Maka mengambil ia hamba pada memutuskan aqabah ini. Apa maksud aqabah? Halangan ibadat. Jadi sekarang ni minggu lepas musannif rahimahullah taala, al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala memberitahu kepada kita dalam melakukan ibadat ni ada yang mengganggu kita. Kalau dulu yang mula-mula yang menghalang, selepas daripada kita selesai menyelamatkan diri daripada benda yang menghalang, kita akan jumpa benda yang mengganggu pula. Dulu dihalang dengan dunia. Tak boleh semayang, tak boleh ngaji sebab dihalang dengan urusan dunia. Tak boleh semayang, tak boleh ngaji, dihalang dengan makhluk. Sibuk dengan makhluk. Sibuk dengan kawan-kawan. Sibuk dengan masyarakat, kita tak semayang, tak boleh nak mengaji dan sebagainya. Itu makhluk yang menghalang. Yang ketiga, yang menghalang buat ibadat, syaitan. Yang keempat, yang halang kita ibadat adalah nafsu kita sendiri. Tapi dah selesai itu disebut secara ringkas, betul. Nak selamatkan diri daripada dunia ni, kena zuhud dengan dunia. Maknanya buang dunia yang tak tolong ibadat, buang. Ambil dunia yang tolong ibadat saja. Yang kedua, nak menyelamatkan diri daripada makhluk yang ganggu kita, yang halang kita beribadat, kena uzlah, asingkan diri pada waktu-waktu yang tertentu supaya kita dapat menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah. Ada masa kena tinggalkan manusia sekejap sebab kita ada urusan dengan Allah. Kalau tak ada uzlah, 24 jam nak bergaul dengan kawan, dengan orang manusia, memang kita tak akan dapat menunaikan kewajipan. Yang ketiga, jadi cara nak menyelamatkan diri daripada manusia yang halang ibadat tadi apa? Asingkan diri. Kena asingkan. Kena lari, tinggalkan sekejap. Sebab kita ada tanggungjawab dengan Allah. Dah settle kan? Jumpalah balik. Bukan maksud putuskan silaturahim, bukan. Yang ketiga, setan. Ni kena perang. Kena tahu dia punya taktik dan teknik menipu dan memperdayakan kita. Bagaimana cara dia membisik-bisikkan.
was-was dalam hati. Ni kita kena belajar. Nak selamatkan diri daripada syaitan yang mengganggu tadi, kita kena belajar dan tahu bagaimana cara syaitan memasang perangkap-perangkap dia. Dalam kitab ni ada semua. Yang keempat, nafsu. Nak menyelamatkan diri daripada kejahatan nafsu yang menghalang ibadat, kena ada takwa. Takut dengan Allah dalam hati. Dah tu takut dalam hati ni nak ambil mana? Belajar. Dia bukan datang tiba-tiba takut, tak, bukan. Dia belajar dengan mengenal Allah SWT. Habis, bila hamba tu tadi dah diberi taufik oleh Allah sehingga dapat menyelamatkan diri daripada 4 benda yang menghalang, maka timbul di dalam hatinya semangat dan perasaan nak beribadat. Sebab dia bebas dah daripada 4 benda yang halang tadi. Tak ada penghalang dah. Mudah kita kata, dia dah tak ada penghalang ibadat sebab dia dah apa? Dah zuhud. Sebab dia dah uzlah. Sebab dia dah tahu perangkap-perangkap syaitan bagaimana. Sebab dalam hatinya dah ada ketakwaan, takut dengan Allah. Jadi timbul semangat nak buat ibadat, macam-macam ibadat. Timbul. Dalam perjalanan dia semangat nak ibadat tadi, ada pula benda yang ganggu dia. Yang pertamanya rezeki. Risau tentang rezeki. Fikir tentang rezeki. Hati sibuk mikir tentang rezeki. Dalam keadaan sibuk dengan dunia. Habislah tu. Mikir rezeki, takut tak makan, takut duit tak banyak, takut orang tak pandang, takut gini. Itu tadi yang masuk dalam hati kita, sehingga hati kita tu penuh dengan kerisauan tentang rezeki, sampai tak ada maknanya peluang akhirat nak masuk dalam hati kita. Sebab hati tadi dah dipenuhi dengan kebimbangan tentang rezeki. Jadi akhirat tak masuk lah. Hati kita dah padat dengan mengingatkan tentang rezeki tadi. Risau. Padahal Allah Ta'ala dah bagi tahu dah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak adalah yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah dah cukupkan rezeki. Allah dah sanggupkan rezeki. Cuma jangan kita faham rezeki itu kaya. Jangan kita faham rezeki itu mewah. Rezeki itu ada macam-macam bentuk. Ada orang Allah mewahkan harta kekayaan. Ada orang Allah mewahkan kesihatan. Ada orang Allah mewahkan dia rezeki taufik, rezeki ilmu dan macam-macam lagi. Tapi masalahnya kita sekarang ni yang kita faham, bila sebut rezeki kaya. Tu masalah kita. Yang kita faham rezeki mewah, rezeki kaya. Bukan. Rezeki ni ada banyak, ada sikit. Kadang-kadang Allah sikitkan dia rezeki jenis harta kekayaan, tapi Allah mewahkan dia rezeki ilmu. Kadang-kadang Allah sedikitkan rezeki harta kekayaan, tapi Allah mewahkan dia rezeki taufik. Dia mudah nak buat ibadat. Cuma dia harta tak berapa banyak. Ada orang hartanya banyak, tapi fakir pula taufik. Jarang dapat pertolongan Allah untuk ibadat. Dia masing-masing. Jadi rezeki, yang kedua, dulu bimbang dengan benda yang tak apa-apa dulu. Yang kedua, yang ketiga, bimbang dengan kesakitan ataupun bala yang datang. Yang keempat, risau, terganggu ibadat sebab memikirkan qada dan qadar Allah. Habis. Jangan lupa cerita. Maka mengambil ia hamba pada memutuskan Aqabah ini dengan izin, yakni dengan pertolongan Allah dan baik penolongnya. Jadi kita sebagai hamba yang sedar akan diri kita ni lemah serba-serbi, tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kekuatan nak menyelamatkan diri daripada benda yang mengganggu ibadat tadi, melainkan dengan pertolongan Allah. Maka kena doa, minta, ya Allah bagi taufik, ya Allah, aku ni risau tentang rezeki sampai aku tak boleh nak buat ibadat. Bantulah, bagilah pertolongan, selamatkanlah aku, ya Allah. Ada tak pernah kita minta macam tu? Kalau tak pernah minta, kena minta. Kalau tak pernah minta macam tu, doa tu kita tak pernah baca, kena baca. Mulai malam ni kena baca doa. Ya Allah, bagilah aku pertolongan, taufik, kekuatan untuk aku selamatkan diri daripada kerisauan tentang rezeki yang mengganggu aku nak beribadah. Kena minta. Sebab mustahil kita boleh selesai daripada masalah rezeki ni kalau tak ditolong oleh Allah.
Mustahil. Kalau sekarang ni kita serabut mikir tentang rezeki, nak jadi tak serabut tu tak boleh, kecuali dengan pertolongan Allah saja. Jadi kena minta kepada Allah. Inilah tanda-tanda kita sentiasa berkehendak berhajat kepada Allah. Kita berhajat kepada Allah yang memberi taufik. Kita tak boleh selamatkan diri kita daripada masalah gangguan rezeki ni, kecuali Allah yang tolong kita. Kalau Allah tak tolong kita, kita akan risau tentang rezeki tadi. Risau tentang rezeki sampai tak boleh nak beribadat. Na'udzubillah. Rugilah kita. Masa tak banyak atas dunia ni. Orang lain Allah bagi umur 40, 70, kita tak tahu. Kita tak tahu berapa hari. Rezeki, umur kita tak tahu. Jadi jangan lambat-lambat. Minta dengan Allah sungguh-sungguh, ya Allah bagilah taufik. Jangan risau rezeki. Jangan risau. Yang perlu dirisaukan adalah ibadat, bukan rezeki. Yang kita nak kena risau ibadat. Risaukan ibadat, risaukan bekalan mati, bukan risaukan rezeki. Bukan risaukan rezeki. Maka tatkala selesailah daripada memutuskan dia akobah ini dengan pertolongan Allah dan kembali ia kepada qasatnya ibadat, maka ditiliknya. Jadi ni pendek kata, sebab ini dia punya kesimpulan dulu. Dia punya apa orang cakap kalau macam cerita tu apa, trailer apa? Trailer bunyi lebih kurang macam trailer tu, lebih kurang lah. Ni dia punya trailer dia cerita dia. Mana akan datang ni dia akan hurai satu persatu tentang benda-benda. Nampak tak? Jadi pendek katanya, apabila hamba tu tadi yang menghadapi masalah rezeki, sakit, bala, qada tadi, apabila mereka tu mendapat bantuan dan pertolongan taufik daripada Allah sehingga dia selamat dah daripada benda yang ganggu di ibadat. Tak ada dah benda ganggu. Benda yang halang pun dah selamat, benda yang ganggu pun dah selamat. Apa pula dia jumpa lepas tu? Ini cerita ibadat ni. Kita tak mengaji, kita tak perasan benda ni. Sebenarnya kita sedang berada di atas jalan ni. Bila kita mengaji kitab ni, kita akan nampak satu-satu yang diceritakan oleh Imam Ghazali ni. Nampak satu-satu. Inilah benda yang aku sedang hadapi benda ni. Hari tu tu semua ada dah dalam kitab. Masya Allah. Hebat ilmu hikmah Allah bagi pada ulama. Dia boleh ceritakan perjalanan ibadat tu memang betul seperti mana yang kita lalui. Kita baru nak berubah aja, kawan sindir. Kau baru masuk Islam ke? Kata ni. Tak pernah pergi kuliah. Tak pernah letak tepek kopiah atas kepala. Kau baru masuk Islam ke? Malah tadi kau mimpi malaikat maut. Pedih telinga kita. Dah tak jadi dah. Lain kali nak pergi, aku pergi kan. Kena bahan dengan kawan pula. Tak jadi ya. Tak payah. Dah tinggal. Nampak tak? Jangan main-main. Memang sungguh Kita pernah lah bawa kawan kita dulu. Lalu kat kampung dia duduk sebelah kita. Lalu kat kawan-kawan dia lepak pula. Ui, kau baru masuk Islam kau ikut ustaz ni. Orang terang dia cakap ni. Kat kedai lalu, kau baru masuk Islam kau buat apa aku lah, baru masuk Islam. Kalau tak ke hati tu, tak ada lah. Tinggal. Tak tahan ni kan orang kawan sindir, kawan kata, kawan gini. Tak boleh. Tu makhluk tadi tu, masuk dalam kata makhluk tadi. Jadi kita nak taat kepada Allah, jadi tak dapat. Sebab risaukan perkataan manusia atas diri kita. Maka tak kala selesai daripada memutakakan dia dan kembali ia kepada qasatnya nak ibadat, maka ditiliknya. Lalu dia ditilik. Makna tilik di sini bukan dengan mata ni. Tilik dengan mata hati dia sebab dia dah belajar kan. Ni cerita ringkas kan. Kan dia mula-mula dia nak kena apa dulu jadi bila dia dah belajar tadi, makna dah banyak pengetahuan dia. Dia dah ada alat untuk menilik tadi tu. Ilmu dia dah ada. Maka mula-mula dulu dia tilik. Bila dia nak beribadat, nampak dunia ganggu, manusia halang, gini-gini, settle. Kemudian nampak yang menghalang perjalanan ibadat ini, rezeki dan sebagainya. Dia dah nampak, okey, settle dah. Kemudian lepas itu ditilik lagi dengan ilmu yang ada dalam diri dia tadi. Cahaya-cahaya ilmu yang ada dalam diri dia tadi tersuluh, ternampak, terlihat pula
ada lagi benda, tak selesai lagi dah. Tak selesai lagi. Maka tak kali selesai daripada memutakan dia dan kembali kepada qasadnya ibadat, maka ditiliknya, maka tiba-tiba nafsu lemah lagi penyegan, tiada berakhir nak beribadat. Jadi nafsu pula jadi lemah. Nampak dah sembahyang tu bagus, mengaji tu bagus, tapi lemah, nafsu tak ada current. Nafsu tak ada current, lemah aja. Dengar tentang ibadat tak ada current. Dia tak melompat, dia lemah aja, lesu nafsu. Maka tiba-tiba nafsu itu lemah. Nampak dah, ingat dah, ni kalau dapat sembahyang malam alangkah baiknya. Kalau dapat puasa Rejab, alangkah bagusnya. Kalau dapat begini dan begitu, nampak dah tu. Tapi nafsu tak ada current nak buat. Nampak dah benda tu baik, current tak ada. Macam mana tu? Maka tiba-tiba nafsu itu lemah lagi penyegan dan tiada berakhir, dan tiada hendak bangkit dengan kebajikan seperti barang yang sebenarnya. Dan sayugianya dan sungguhnya adalah ia cenderung selama-lamanya nafsu tadi kepada lalai. Sebab tabiat nafsu kita, memang tabiat nafsu, memang dia akan cenderung kepada benda yang melekakan kita. Dah memang siapa-siapa pun, dia mengaji, dia tak mengaji, memang tabiat nafsu sama. Cuma orang tu kita tengok dia boleh sembahyang sebab dia lawan, sebab dia kuat lawan. Kita tak kuat lawan. Padahal kalau tanya nafsu dia sama macam kita. Manusia, dia pun manusia, kita pun manusia. Nafsu dia pun suka berehat, nafsu kita pun suka berehat. Tapi yang dia boleh sembahyang tu sebab apa? Sebab dia kuat lawan nafsu. Dia bersungguh berperang tadi. Dan sayugianya dan semuanya adalah ia cenderung selama-lamanya kepada lalai dan kesenangan. Nafsu kita suka senang-senang. Nafsu kita, tabiat dia memang suka senang-senang. Nafsu kita memang suka seronok-seronok. Dah memang tabiat nafsu dia suka senang-senang, dia suka seronok-seronok, dia suka happy-happy gitu. Dia suka enjoy-enjoy. Itu nafsu, dah memang tabiat dia. Dia tanya Tok Imam. Tok Imam suka enjoy? Tanya Tok Imam kita. Tok Imam nak tanya jujur ni, jujur. Tok Imam suka ke tak? Enjoy. Nafsu. Nafsu. Suka tak enjoy? Suka lah nafsu. Kalau tak suka enjoy, pelik. Dia tak normal tu. Sebagai manusia yang normal, nafsu memang suka enjoy. Siapa-siapa pun. Dan kesenangan, dan bermain-main. Nafsu suka tak main-main? Suka lah. Dalam semayang bermain lagi. Duduk dalam saf ni, cuik dia, dicuik dia. Cucuk pinggang dia, dicucuk pinggang dia. Dalam saf. Nak semayang lolo-lolo. Nak main juga. Bukan budak-budak. Beruban dah. Dah beruban dah main cucuk-cucuk pinggang tadi. Nak semayang. Tabiat nafsu. Memang macam tu lah. Nafsu tak pernah tua. Ingat tu Nafsu tak pernah tua. Nafsu tak pernah tua. Mana tu lagi. Nafsu tak pernah tua. Walaupun umur dah tapi nafsu jangan. Kalau dapat siap kau. Dan kesenangan dan bermain-main, dan kepada sia-sia, dan kepada kejahatan dan bala dan jahil. Nafsu dia memang ke arah situ. Memang cari naas, maksudnya nafsu. Tabiat dia memang cari naas. Maka berkehendak sertanya di sini kepada menuntunkan supaya dituntunnya nafsu tadi kepada kebajikan dan taat, dan merajinkan dia nafsu padanya ibadat, dan yang menghalau akan dia supaya dihalau akan dia daripada maksiat dan melimpahkan dia daripadanya. Dan keduanya itu dia kena ada dua benda dalam diri kita semua ni. Yang ada nafsu ni kena ada dua benda ni untuk menjadi pemangkin, menggairahkan nafsu yang lemah, lesu, lemau tadi, daripada lemau jadi rajin nak buat. Ada dua benda rahsia dia. Minggu depan lah. Minggu depan lah nak tahu. Iaitu khauf dan raja. Khauf dan
Rojak. Bukan rojak buah. Khauf yang pertama, dalam hati mesti kena ada perasaan takut gerun dengan Allah, takut gerun dengan azab Allah. Itu pertama. Kerana tujuan khauf ni tadi nak menyekat nafsu kita yang berseronok buat benda yang dibenci oleh Allah. Bila nak buat benda yang Allah haramkan, ingatkan azab Allah. Ingatkan sungguh-sungguh azab tu, insya-Allah tak jadi nak buat. Sebab nafsu memang dia nak pergi buat dosa. Tapi bila ingatkan azab, insya-Allah dengan berkat pertolongan Allah tadi, dia jadi risau nak buat. Dia jadi, kalau dia buat pun dia buat dalam keadaan tak seronok. Sebab ingatkan azab Allah tadi. Itu tujuan khauf. Gerun, takut kepada Allah. Jadi kena ada ni, dalam diri kita kena ada ni. Kalau aku tak semayang, ini janji Allah atas diri aku. Kalau aku tak semayang, ini janji Allah, azab Allah atas diri aku. Allah tak dusta, Allah tak bohong, Allah akan tunaikan janji. Kalau Allah janji azab, Allah akan tunaikan azab ni. Kena ingat macam tu. InsyaAllah, nafsu tadi, dia tak berapa seronok nak buat dah. Sebab takutkan azab Allah. Yang kedua, rojak, harap. Harap ni kenapa? Supaya kita tidak putus asa dengan Allah. Kena ada harap. Harap yang tinggi. Dengan janji-janji Allah. Harap apa yang Allah janjikan itu. Allah ampunkan dosa. Allah terima ibadah kita. Allah bagi rahmat kepada kita. Ini akan menyebabkan hamba tadi tidak berputus asa dengan dosa-dosa dan maksiat dia, kerana dia ada harap tinggi, harapnya sangka baiknya dengan Allah, yang Allah pasti terima dia. Walaupun sejahat apa pun dia, tapi bila ada harap dalam hatinya Allah terima, dia akan buat ibadat. Dan harapkan balasan-balasan baik yang dijanji oleh Allah. Kena ada harap. Sebab kalau tak ada harap, takut sahaja akan menjadikan dia hamba yang berputus asa daripada rahmat Allah. Aku ni jahat dah, semua benda aku buat, tentu Allah tak terima dah aku. Dia akan jadi macam tu. Kalau semata-mata takut, aku ni Allah tak terima dah, semua benda jahat aku buat. Syaitan pula ada dalam diri kita. Syaitan pun ada dalam diri kita. Syaitan kata, betul lah syaitan kata. Jadi alang-alang aku dah macam ni, Allah tak terima, biarlah aku teruskan hidup macam ni. Na'udzubillah. Habis dah dia. Sebab apa tadi? Tak ada harap. Semata-mata takut. Jadi kena ada harap. Harap, yakin dengan janji Allah, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun, lagi Maha Kasih Sayang. Sebesar apa pun dosa, sebanyak apa pun dosa, maksiat, kelekaan, kelalaian kita, kalau kita jujur, merendah diri, mengaku bersalah menghadap Allah, mengaku, pasti diterima oleh Allah. Pasti. Itu janji Allah. Innallaha, sesungguhnya, bukan main-main, sungguh-sungguh Allah Ta'ala tu Ghafur, sangat-sangat Maha Pengampun. Sangat-sangat Maha Pengampun. Jadi jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sejahat apa pun, tak pernah sujud kepada Allah, tak pernah tinggal buat olahraga, basuh muka pun dengan air agak, contohnya. Jangan risau, keampunan Allah lebih besar daripada itu lagi. Keampunan Allah lagi dahsyat daripada dosa yang kita buat. Keampunan Allah lagi luas daripada dosa yang kita buat. Jadi jangan putus asa dengan sebab dosa-dosa yang kita buat. Dia Maha Pengampun. Dia tahu yang kita manusia ni memang jenis pendosa, memang. Jadi bila kita ingat dua benda ni, insya-Allah hamba tu akan dekat dengan Allah. Jadi kena ada dua, khauf dan rojak. Jangan ada rojak saja, jangan ada harap saja, nanti rosak kita. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Lemah Lembut. Alah, kalau sekat dosa yang aku buat ni, apalah sangat. Mesti Allah ampunnya. Nampak tak? Ini akan merosakkan kita. Kita akan selesa dengan dosa dan maksiat yang kelalaian yang kita buat. Sebab semata-mata mengharapkan rahmat Allah, kita akan jadi rosak. Jadi pesan ulama, nisbah kita ni, orang awam ni, yang macam kita ni, kena takut lebih daripada harap. Sebab nafsu kita ni memang cenderung nak buat maksiat.
maksiat. Pantang lepa memang nak buat benda yang sia-sia ataupun benda haram. Sebab tu dalam nak menjaga diri kita tadi, kena banyak takut daripada harap. Orang yang nafsu dia dah baik, dia kena seimbang. Takut kepada Allah dan harap kepada Allah kena seimbang. Kalau orang yang dah nak mati, dah sakit tenat, dah memang tak boleh buat dosa maksiat dah, sebab tak kuasa dah, pada ketika ni kata ulama, dia kena banyak harap daripada takut kepada Allah. Sebab takut pada waktu tu dah tak ada faedah dah. Dah tak boleh bangun dah, cover lah, memang dia tak boleh buat dah. Sebab tu takut pada waktu tu tak ada faedah dah. Sebab peranan takut ni nak mencegah kita daripada buat. Sekarang ni over pun memang tak boleh buat dah. Jadi waktu tu takut dah tak ada faedah dah. Harap dah. Harap Allah ampunkan kita. Kena tinggi, kuat. Ni benda ni besok kita alami ni. Sampai satu ketika besok kita akan mati, betul? Lebih-lebih lagi pula ada orang yang Allah uji sebelum dia mati dia sakit dulu. Pada waktu tu ni guna ilmu, nampak tak? Ni guna ilmu. Tidak kita dah tahu. Bila kita duduk dalam situasi tu besok, ingat balik. Maknanya pesan ulama dalam keadaan kita yang dah memang lumpuh serba-serbi, tak boleh nak buat apa ni, memang tunggu hari je ni, kena harap sungguh-sungguh dengan Allah. Harap Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Kena sangka baik dengan Allah. Sebab tu peluang terakhir dah. Jangan bersangka jahat dengan Allah dalam keadaan kita begitu. Mudah-mudahan dengan sangkaan baik kita pada Allah begitu, kita mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah. Wallahu a'lam. Baca doa makan. Baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqihna wa rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma li kutri unsa wa zakar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Apa lagi? Lasa. Jangan malu-malu. Buat macam biasa. Buat macam rumah sendiri. Answer pun datang. Allah. Ya Karim. Allah malana ma'alan siwa Allah. Kuih raya sama-sama kasih semuanya, sama-sama kasih semuanya. Makan apa kan? Makan apa malam ni? Tak boleh bagi tahu. Nanti ramai yang berasa terliur. Pak Jamal mai. Pak memang apa duduk luar mai le? Alah hai. Mai le, mai duduk sini. Insya-Allah lokasi kat mana? Kerubung. Kampung apa namanya? Sungai Badau Sungai Badau. Sungai Badau. Sati Arnab dah. Bukan Sati Arnab. Bukan Sati Arnab. Allahu Akbar. Ni toke. Allah. Ni toke apa? Toke kedai apa, abang? Kacang pul ni. Toke kacang pul kat mana kedai? Kedai Kuala Lumpur. Siap Siap, alhamdulillah. Lama tak jumpa lah. Ini pun toke kat ni. Ini toke duit. Allah, Assalamualaikum. Siap ni. Alhamdulillah masih dah datang. Sama. Rindu lah. 70,000 Masya Allah, amin ya Rab.
Allahumma salli ala Muhammad. Ni ambil berkat dengan kawan-kawan ni. Kan selalu dapat ambil gambar dengan kawan ni ha. Allahu akbar. Jamal Kuasa 2 datang ni. Hanya Jamal dia punya. Yang Jamal lah ni lah. Ini Jamal Protokol. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Tu dia. Tak boleh makan sate. Siap bang Motor okey? Motor okey? Ada motor? Motor. Motor kap je. Tak apalah. Okey lah tu motor kap. Dalam mana kau letak di rumah? Ya ke? Allah. Saya lagi lah tak ada. Ustaz nak tanya. Pencet tak? Dalam dari sini kan. Tapi kalau rumah saya nak bayar fidyah, saya yang kena bayarkan ke ataupun dia kena bayar pakai apa? Dia tak pendapatan tapi dia lagi nafkah kan. Fidyah apa tu? Fidyah puasa lah. Kita suami ya? Kita kena bayar. Kita suami. Sebab dia perbelanjaan apa atas diri itu kewajipan kita. Walaupun dia bekerja. Mana kalau dia nak bayar fidyah puasa dia guna duit suami. Kecuali dia redha. Kita awak tak payahlah nak ni, saya redha lah, mana perbelanjaan tentang diri saya, mana saya tak wajibkan atas awak. Saya nak ringankan beban awak. Itu tak apa. Gugur kewajipan suami macam tu. Untung lah kalau ada bini macam tu. Sehingga apa nama nikah tu ada nama panggilan nikah tu. Dia nikah tapi bini dia gugurkan kewajipan. Saya nak awak jadi suami saya je. Segala nafkah kewajipan perbelanjaan saya tak nak tuntut. Pernah kena lupa tu. Dia seram sebab bila kita belajar, perempuan dia tak boleh ada lebih dari lelaki. Tidak. Tapi kalau dia ada ilmu, bagus lah. Tapi kalau tak ada ilmu, biar kita. Iyalah, sungguh. Mainlah apa tengok daripada jauh. Dia orang ni terbalik ni. Ajak mengaji rajin, ajak makan tak mau ni. Ini dah terbalik. Jom. Okey, jumpa lagi sahabat ni. Minta maaf tak ada nak teruskan live lagi sebab takut nanti sate habis. Jom. Allahumma salli ala Muhammad. Tak, saya duduk situ. Mana boleh. Ya Karim. Main duduk sekali. Allah salli ala Muhammad. Ketiau goreng. Ni macam mana duduk ni? Saleh. Atuk. Atuk tak ada atuk Bang memang duduk bang. Dah bisa mancing. Baru besok cadang nak turun besok. Mana? Kuala je. Kuala. Ikan. Kawan-kawan dia pergi tu. Tapi saya dah 3 bulan tak pergi. Kawan-kawan pergi ada je barang buat ni. Bakar darah je. Itu lelaki manis seorang ni kan. Makan. Bang, main. Apa jauh-jauh ni? Ada pula. Boleh. Ada pula. Main. Ada pula macam tu. Memang kita makan sekali. Banyak ni mana boleh saya hadap seorang, kita sesamalah. Minta maaf sahabat Kita jumpa lagi ya. Ni suasana sikitlah, suasana kawan-kawan kita belajar sini. Ni suasana kawan kita belajar ni. Masya-Allah, doakan kita orang ni istiqamah ngaji ni. Doakan istiqamah ngaji insya-Allah. Yang dekat lokasi dengan Kerubung boleh datang Kat Kerubung boleh datang lah sini. Kampung Sungai Badau, Isnin malam Selasa. Tak dapat mengaji pun tak apa, bab makan sate jangan risau. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okey.
Last ride bila? Itu je saya pergi. Harap lancar lah, insya-Allah. Bau baik denggi lah, ya ke? Awak tak habaq, boleh kita